Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, berakhir sudah perlawanan di antara Sabah menentang KL City guys. Macam tajuk ni cakap, comeback is real. Okey, perlawanan berakhir dengan keputusan 3 untuk Sabah dan 2 untuk KL City. Gol yang telah dilakukan oleh Stu pada minit ke-51. Selepas itu, 2 gol dilakukan oleh KL City pada minit ke-60 oleh Romel Morales dan pada minit ke-71 Hakimi. Time tu 2-1 tu, imagine lah Hakimi membuat gol pada minit ke-71. So basically ada lebih kurang 20 minit lagi masa perlawanan. Kalau kita tengok cara Sabah beraksi pada perlawanan tu, macam ramai mengatakan macam okey lah, that's it lah, ini adalah kekalahan kedua di Likas. Sabah pun macam yang kurang menyerang pada penghujung. Selepas gol Hakimi itu pun nampak stamina Sabah FC pun memang down sudah lah guys. Tapi dengan adanya Sadil dimasukkan pada second half tu, sebenarnya banyak membantu menggerakkan Sabah FC juga. Sabah FC masih juga menyerang dengan di mana lebih menggunakan Sadil Ramdhani. Walaupun macam mana pun tetap gol juga dilakukan oleh KL pada minit ke-71 yang mana aku ucapkan tadi, membuatkan kedudukan pada masa tu menjadi 2-1. Itu macam risau sudah aku. Ada Sadil pun kenapa tak boleh ni? Padahal itu kita punya kunci utama. Selepas Rizal Ghazali dimasukkan guys, baru kita nampak pergerakan yang betul. Biasa kita lihat kombinasi di antara Sadil dan Rizal Ghazali sebenarnya banyak membantu untuk menghasilkan gol seterusnya untuk Sabah FC, di mana pada minit ke-80 gol telah dilakukan oleh Pak Tisu dan seterusnya pada minit ke-89 guys, menuju masa terakhir gol kemenangan telah dilakukan oleh Gabriel Perez, di mana gol yang tercipta ni banyak melibatkan gerakan yang dilakukan oleh kombinasi yang dilakukan oleh Rizal Ghazali dan juga Sadil Ramdhani. Dan bila sudah bola ke hadapan, kita nampak kombinasi persefahaman yang cukup cantik di antara Makado dan juga Sadil Ramdhani pula. So ini yang aku impress lah pasal Sadil dan Rizal, kita tahu memang dia punya persefahaman wujud sudah sejak season lepas. Tapi untuk Sadil dan juga Makado ni, kerana Makado baru turun beberapa game, tapi cepat untuk mereka menemui persefahaman tu. So inilah link terbaik kita, 3 link yang terbaik kita yang membantu untuk bilang orang menjanakan gol, 2 gol pada hujung masa 90 minit untuk separuh masa kedua. So dengan kemasukan Sadil tidak cukup sebenarnya untuk menguatkan lagi pergerakan mencari gol Sabah FC, tapi dengan masuknya Rizal Ghazali, itu adalah complete package untuk Sabah FC di bahagian sebelah kanan kita. Sadil pun di sini kita tengok banyak bergerak juga. Ada masanya Sadil akan berada di sebelah kiri juga untuk membuat serangan yang berbeza. Tapi waktu Sadil berada di sebelah kiri, tidak berapa nampak sangat ketajaman tu. Sadil sekarang ni memang dia perlu untuk beraksi di sebelah kanan. So unfortunately kita tidak ada pemain yang betul-betul untuk mengisi kekosongan di sebelah kanan tu yang ditinggalkan oleh Jilton sekarang ni. Even Sifu pun tak turun. Aku tak tahu kenapa, apa yang berlaku bila akhirnya mereka ni diperlukan pun tak tahulah sebenarnya. So guys, ini adalah merupakan satu perlawanan yang penting untuk Sabah FC, kerana satu adalah untuk memecahkan body record tanpa kalah, tanpa menang kita. Menentang KL City, seperti mana juga sewaktu menentang Selangor. Tapi Selangor kita sudah pecahkan badi itu. Cuma sekarang ni KL City ni saja. So finally kita sudah memecahkan badi itu di Stadium Likas. Dan untuk mengelakkan juga, yang kedua, untuk mengelakkan juga kekalahan seterusnya di Stadium Likas yang sebenarnya hampir berlaku guys. Aduh. So man of the match untuk perlawanan ni jatuh kepada Sadil Ramdhani. So tahniah aku ucapkan untuk Sadil Ramdhani. Tapi bagi aku, antara individu yang perlu diambil kira sini adalah Stu juga adalah merupakan individu yang terpenting untuk di dalam membantu Sabah FC di dalam perlawanan sekali lagi guys. Jadi apa yang kita pelajari daripada perlawanan ni sebenarnya adalah betapa pentingnya Sadil Ramdhani untuk berada di dalam kesebelasan utama Sabah FC, ditemani lagi dengan Rizal Ghazali bagi membuat persefahaman yang cukup baik di sebelah kanan. Dan sekarang ni isu dia adalah sebelah kiri pula, perlu dicari pemain yang betul-betul sesuai untuk berada di posisi tersebut untuk mengganti kehebatan ataupun kelibat
Jilton yang memang kita rindukan sekarang, dan aku memang mengharap Jilton akan kembali beraksi pada perlawanan ni. Tidak dilupakan juga untuk KL City guys. Aksi yang mereka tampilkan pada perlawanan memang cukup bagus juga, seperti mana yang aku jangkakan. Morales adalah merupakan salah satu threat yang cukup besar untuk Sabah FC, dan beliau telah melakukan tanggungjawab beliau dengan melakukan gol penyamaan yang membangkitkan semangat KL City untuk mendahului Sabah FC sebanyak 2-1 pada separuh masa kedua. Tapi alhamdulillah, apa yang kita inginkan telah tercapai di sini. So congrats untuk pemain-pemain Sabah FC yang telah memberikan 100% apa yang mereka miliki untuk perlawanan ni, walaupun pada asalnya aku sendiri dah mengatakan bahawa perlawanan ni cukup boring, especially di separuh masa pertama. Perlawanan ni kembali hangat apabila masuk ke minit 75 macam tu. Di penghujung perlawanan ni baru nampak hangat perlawanan ni. Kalau dah mula-mula tu memang boring lah. So okay guys, itu adalah perkongsian ringkas mengenai apa yang telah berlaku di perlawanan antara Sabah FC dan KL City ini. Macam biasa, aku tidak akan sentuh banyak benda, aku cuma akan sentuh untuk benda-benda penting satu perlawanan ni. Yang selainnya, aku akan berikan kepada kamu untuk berkongsi pendapat kamu di ruang komentar di bawah. Sila letak pendapat kamu pula untuk ruang komentar di bawah ni guys. Aku pun mau tahu jugalah apa pandangan kamu mengenai perlawanan ni guys. So ya, sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.